Berikut merupakan peralatan yang diperlukan untuk aktiviti. Yang pertama, kita perlukan kereta mainan, cat fluoresan, lampu suluh UV, bakul, bekas air, sarung tangan air, sabun, span, plastik sampah dan akhir sekali tuala. Dalam simulasi proses nyah cemar, digalakkan kepada murid untuk melengkapkan diri mereka dengan pemakaian yang sesuai, iaitu kita lengkapkan murid dengan face shield, pelitup muka, sarung tangan dan baju pelindung yang bersesuaian. Ini untuk meningkatkan tahap keselamatan ketika proses nyah cemar dijalankan. Proses pertama ialah proses pengumpulan barang terradiasi. Sebelum kita kena pasti barang yang telah terradiasi ataupun tidak, sebelum kita lakukan proses nyah cemar. Untuk proses seterusnya, kita nak asingkan bahan yang tercemar dengan yang tak tercemar dengan radiasi. Untuk eksperimen ni, kita gunakan cat fluoresan sebagai pengganti bahan radiasi, dan pengesan radiasi GM tube kita gunakan lampu suluh UV sebagai pengesan radiasi. Jadi kita nak tengok, nak kesan sama ada kereta mana yang tercemar dengan radiasi ataupun yang tidak sebelum kita buat pengasingan. Nyalakan lampu kepada kereta. Kita dapati kereta berwarna hijau tercemar dengan radiasi. Ada caritan fluoresan di sana, dan kereta berwarna kuning tercemar dengan radiasi. Ada caritan fluoresan di sana, dan merah kita dapati tidak terradiasi. Maka kita kena buat pengasingan untuk kereta hijau dengan kereta kuning sebelum kita melakukan proses nyah cemar untuk menghilangkan radiasi. Untuk yang tak radiasi sedia untuk dipasarkan. So yang kereta hijau dan kuning akan dilakukan proses nyah cemar. Seterusnya iaitu proses nyah cemar. Kita dah dapati bahawa kereta hijau dan kuning ini telah mengalami pencemaran radiasi. Jadi seeloknya untuk melakukan eksperimen ni, kita galakkan murid untuk pakai pelitup muka, sarung tangan dan juga baju yang sesuai. Jadi untuk aktiviti ini kita akan simulasi. Jadi untuk menyah ataupun membuang barang radiasi, proses nyah cemar ni kita menggunakan span, air dan juga sabun. Jadi kita basuhkan permukaan air yang terkena bahan radiasi sehingga ia betul-betul hilang dengan menggunakan air sabun. Okey, gunakan tuala untuk mengelap. Dan kita semak balik, masih ada lagi bahan radiasi. Basuh lagi. Kita lap. Dan kita dapati bahawa kereta ni telah siap dinyah cemar dan dikira selamat. Okey, untuk aktiviti ni kita gunakan sabun, air sabun untuk hilangkan cat fluoresan. Tapi bagaimana pula untuk situasi yang sebenar? Untuk proses nyah cemar bahan radiasi yang ada pada kenderaan ataupun peralatan lain, kita juga masih menggunakan air sabun untuk membuang sisa radiasi. Cara yang sama
cuma perlukan persediaan keselamatan yang lebih penting. Tapi yang penting di sini ialah kaedah menghapuskan ataupun radiasikan bahan ini masih lagi kita gunakan air sabun dan juga berus. Jadi kita dapati kata ini dah selamat darinya cemar, kemudian kita asingkan untuk dijual. Jadi sekarang kita dah selesai prosesnya cemar kereta yang tercemar. Bila setelah tamat proses cemar kenderaan tadi, maka yang tinggal adalah sisa basuhan. Dan kita yakin dan tahu bahawa sisa basuhan yang kita lakukan tadi akan mengandungi bahan radiasi. Dan bahan radiasi ini perlu dirawat ataupun disimpan di tempat yang selamat mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Jadi mari kita uji sama adakah air sisa buangan tadi tercemar dengan radiasi ataupun tidak. Kita akan gunakan UV light sebagai pengesan radiasi untuk melihat adakah ia tercemar ataupun tidak. Okey. Tumpukan-tumpukan hijau ni membuktikan bahawa ini adalah sisa radiasi yang perlu dirawat atau diuruskan dengan sempurna sebelum kita lepaskan air basuhan ini ke persekitaran untuk memastikan ia adalah selamat dan tidak berbahaya kepada manusia. Bagaimana kita nak uruskan sisa bahan radiasi ini? Air hasil basuhan bahan tercemar radiasi. Okey, apa yang penting sekali adalah kita asingkan bahan radiasi ini. Kita masukkan di bekas yang dikhaskan supaya air ini tidak mengalir keluar ke persekitaran. Okey, kita asingkan air ini. Kita ikat. Kita pastikan air ini tidak keluar ke persekitaran. Dan yang paling penting sekali, kita kena buat pelabelan untuk pastikan orang tahu bahawa bahan dalam plastik ini adalah, bahan dalam bekas ini adalah air yang berradiasi ataupun kita labelkan dengan label radiasi. Ini untuk makluman kita tahu bahawa bahan ini adalah bahan yang berbahaya, bahaya radiasi. Kemudian, apakah langkah seterusnya? Okey, kemanakah kita nak letak ataupun buang bahan radiasi ini? Jadi, dalam proses ini, kita kena patuhi step ALARA, ataupun 3 langkah untuk kita menguruskan sisa bahan radiasi. Iaitu pertama, kita kena tahu bahan apa yang radiasi ini dikandungi. Untuk kita tahu half-life dia, berapa masa half-life untuk bahan ini akan habis tindak balas yang akan berlaku. Jika perlukan 10 hari half-life, 10 hari kemudian jadi setengah, separuh dan seterusnya, maka kita akan dapat tempoh yang sesuai untuk kita buang radiasi ini apabila kita dapati bahawa tahap radiasinya dah berkurangan mengikut masa half-life yang tertentu. Kemudian kita kena tahu adakah ia melalui sinar alfa, beta atau gamma untuk kita simpan bahan radiasi ini dalam tempat yang tertentu. Alfa, beta dan gamma mempunyai shielding ataupun pelindung yang tertentu untuk kita elakkan daripada sinar itu terlepas. Kemudian kita juga perlu pertimbangkan jarak di antara tempat simpanan dengan manusia. Jadi kita kena perlu pastikan jarak mana yang sesuai untuk kita simpan bahan radiasi ini. Apabila kita uji radiasi ini dari hari ke hari dan apabila tamat ataupun hilang radiasi ini disebarkan, maka air ini akan dikenal pasti sebagai air yang sudah tak tercemar, dan air ini akan boleh dilepaskan ke tangki septik ataupun dibiarkan begitu saja. Demikianlah aktiviti proses nyah cemar dan juga pengurusan sisa bahan radiasi yang telah kita lakukan. Aktiviti mudah untuk murid. Boleh juga dimaklumkan kepada murid bahawa proses ini sebenarnya berlaku di lapangan terbang, di mana kapal terbang yang terbang akan menerima radiasi juga melalui proses nyah cemar seperti yang kita jalankan, di mana proses nyah cemar itu hanya menggunakan air basuhan sabun,
dan air basuhan tadi akan dikumpulkan dan disimpan di tempat yang tertentu dan dilabelkan sebagai bahan radiasi sebelum ia dibuang di tempat yang sepatutnya. Jadi saya harap cikgu-cikgu dapat menggunakan kaedah yang sama ini sebagai penerangan ringkas kepada murid bagaimana cara nyah camar proses dilakukan dan juga pengurusan bahan sisa radiasi sebelum ia dilepaskan ke persekitaran. Sekian, terima kasih.